Tapi ini yang saya rasa, yang saya hadap, yang sekarang saya tengah lalui. Nama suami saya Muhammad Faizal bin Mat Yunus, IC 800928055283. Arwah suami saya ni mula bekerja di bawah Kementerian Kesihatan, itu Klinik Pergigian Port Dickson pada 8 Januari 2007. Kemudian dia berpindah ke Klinik Pergigian Lukut. Kami dikurniakan cahaya mata yang sekarang dah berusia 9 tahun, perempuan. Mengenai vaksin ni, sebenarnya suami saya memang tak nak ambil vaksin. Sebab kita pun tahu kan, COVID ni yalah dah setahun lebih, dah masuk 2 tahun. Vaksin ni tiba-tiba boleh muncul. Makna jadi tanda tanya juga dekat kita, cepat sangat kan. Okay, vaksin yang pertama suami saya ambil pada 16 hari bulan 3 2021. Selepas vaksin yang pertama, dia biasalah letih, adalah demam sikit-sikit. Kemudian vaksin yang kedua pada 6 hari bulan 4 iaitu 2021, jenis vaksin yang diambil Pfizer. 1 minggu selepas dia ambil vaksin yang kedua, makna complete dose yang kedua tu, dia terus demam on off. Mula-mula saya ingatkan demam biasa, dia mengadu lah, dia kata demam tu badan letih, nak tidur. Saya menidakkan lah pada mulanya, saya kata mungkin tak cukup rehat apa semua, sebab dia bukan buat satu kerja lah. Tapi benda tu berlarutan. Panas badan pun bukan macam orang demam biasa, yang satu badan panas. Dia panas, ada leher bawa ke kepala. Yang panas dia saya rasa bukan panas biasa. Okay, kemudian berlarutan, mula kebas tangan, kebas kaki, dan kelu lidah. Yang sangat ketara kelu lidah tu lah. Dia dah mula kelu. Saya cakap kenapa, dia pun tak dapat nak cakap kenapa. Mungkin panas ke, macam itulah kita fikir. Tapi diikuti dengan menggigil. Menggigil ni bukan menggigil biasa. Kita demam pun menggigil, saya rasa tak macam tu. Ini menggigil memang luar biasa. Satu badan. Saya tengok dia menggigil tu, saya ingat pertama kali. Tapi rupanya sebelum tu pun dia dah ada kena. Di tempat kerja, dia ada kena. Lepas tu dekat bengkel, di tempat dia buat kerja part time dia. Saya bila dah menggigil, badan dia saya tanya penat ke tak, dia kata letih lah sikit. Cuma tak sakit, dia kata tak ada. Saya suruhlah pergi klinik, macam biasa pergi klinik swasta. Demam biasa, bagi ubat, makan. Biasalah kalau pergi klinik swasta, duit kan. Okay. 13 hari bulan 5, dia demam berlarutan malam saja. Panas pun bahagian kepala. Lepas tu 17 hari bulan 5, demam balik. Tapi dia pergi kerja, saya cadangkanlah pergi ambil untuk tes darah kalau denggi. Keputusan tu negatif. 20 hari bulan 5 malam tu, dia dah tak larat. Saya duduk rumah kampung, makna nak turun ke toilet tu, dia tak larat. Dia kencing dalam botol. Itu saya rasa memang dah teruk sangat. Saya suruh dia pergi hospital. Tapi adalah rasa degil dia pergi klinik berhampiran, swasta. Doktor tu sendiri suggest dia, you tak boleh pergi mana-mana klinik lagi, terus pergi hospital. Sebab you ada simptom selepas vaksin ni, setelah diberitahulah oleh arwah suami saya dekat doktor tu, pergi hospital terus. Jangan pergi mana-mana klinik sebab you dah nazak, you teruk. Doktor tu cakap. Okey, dia pergi bersama kawan dan abang dia. Pergi ke bahagian emergency hospital Tunku Jakpas, Remban. Betul-betul mengecewakan saya. Sahabat dia telefon tu, pihak sana tolak, mentah-mentah suruh balik. Dia suruh balik, dia bagi satu nombor, call nombor tu, nanti ada orang datang. Suami saya balik. Saya pun baliklah call nombor tu. Dia kata sampai rumah call. Saya call nombor tu langsung tak ada jawapan. Saya ambil inisiatif saya sendiri, saya call 999. Sebab pada pandangan saya, pada fikiran saya, nombor tu akan datang cepat bantu suami saya yang memang dah tak larat. Macam biasa, 999 ni jawab. Dia akan ambil keterangan itu semua, okey. Follow up macam tu, okey. Saya tunggu. Pun tak ada datang. Sebab benda tu, kejadian tu jadi hari Jumaat pada pukul 10 lebih sampai pukul 2 tak ada siapa datang. Saya call klinik kesihatan berhampiran.
suruh keluarkan ambulan ke hantar suami saya, dia orang kata tak boleh, saya faham. Benda tu mungkin prosedur dia orang. Okey, saya faham. Saya kata tak boleh datang cek kat rumah. Tak boleh. Okey, saya terima lagi. Sampaikan dia orang marah dengan nada saya dah risau keadaan suami saya sampai saya tercakap nak tunggu dia mati baru nak ada orang datang ambil. Sampai saya cakap, ya betul benda tu jadi rupanya. Suami saya tak ada pilihan lagi, saya minta tolong sahabat suami saya yang kerja di klinik pergigian Lukut. Cek balik call doktor yang rawat dia masa dekat klinik Lukut tu, dia panggil datang, dia cek. Kalau perlu dia akan keluar surat lah, refer hospital, maknanya lagi senang kan nak masuk, surat refer ada. Dia bagi trip, yang saya tahu saya tak pasti, sebotol ke 2 botol saya tak pasti. Tapi dia cek darah, dah ada kuman dalam darah. Dia cuma dapat cakap besok Sabtunya tu 22 hari bulan 5 suruh pergi buat swab test di PKD Port Dickson. Padahal kalau ikut alamat suami saya ni Seremban. Sendayan PKD Seremban sepatutnya. Tapi sebab ialah hospital tolak tadi. Mungkin atas rasa ialah doktor yang dekat Lukut tu kenal dia sebab dia kerja situ. Dia pergi pagi Sabtu tu. Pergi Sabtu tu dia pergi buat swab test. Dia balik, soalan nombor 1 yang saya tanya dengan tak larat ni, dia pergi. Adik ipar saya yang tahu, saya tanya dia balik je. Doktor cakap apa? Tunggu 4 hari. Saya terus cakap, bukan 4 hari saya nak tunggu ni. Nak tunggu malam ni pun saya tak sanggup. Sebab saya tahu dia tak larat. Dia tak boleh. Jalan pun memang dah tak stabil, tak seimbang jalan. Saya nampak benda tu depan saya. Padahal dia bukan macam tu. Itu memang saya cakap, saya mengaku silap saya. Pada mula saya tak percaya dia cakap tu. Menjelang sampai ke petang, asar masa tu, dia dah mula teruk. Teruk sangat. Mak dia datang, cek nadi dah lemah. Dah lemah, call ambulan atas baru datang. Datang cek, dia bagi bantuan CPR, dia dah sahkan suami saya tak ada. Suami saya dah meninggal. Ya, saya reda dia pergi depan mata saya. Saya ajar dia mengucap sebelah kanan walaupun dengan tak lancar dia cakap sebab lidah dia dah kelu. Sebelah kiri dia anak dia yang 9 tahun tadi ajar. Dia mengucap, saya cakap sekarang tak payah sebut apa, ingat Allah je. Walaupun dia tak keluar normal macam kita bercakap. Tapi saya yakin, tak apa, saya reda dia pergi. Nak dijadikanlah benda tu. Allah Maha Kaya, saya cakap. Selang beberapa hari lepas suami saya meninggal, dia bawa jenazah tu. Ikut sebab suami saya bergelang pink. Malam tu jadi hal jugalah. Sebab dia kata suami saya tak ada rekod. Keputusan swab test tu belum keluar. Sebab dia buat pagi Sabtu. Malam tu jadi kecoh juga. Dia nak bawa sebab dia kata keputusan suami saya ni tak keluar lagi. Dia boleh kata tak ada rekod. Macam mana saya petikaikan? Sampai bahasa saya kasar jugalah. Saya petikaikan, saya kata macam mana boleh bergelang pink, tak ada rekod. Mana saya ambil, saya boleh pakai ke gelang pink tu suka-suka. Dia diam. Tapi ketua balai masa tu pergi cek balik dengan PKD Port Dickson. Memang kesilapan dia orang lah dekat situ sebab dia tak key in benda tu dengan silap nama arwah. Patutnya nama arwah suami saya Muhammad Faizal bin Mat Yunus, tapi dia tulis Muhammad Faizal bin Mat Yusof. Yusof tu dah matuk dia. Okay, saya tak tahulah tu macam mana jadi. Itu dia orang macam mana key in ke apa tak, saya tak tahu. Kemudian saya carilah sedaya upaya sebab dia nak bawa body suami saya ni ke forensik, tak ada keluar lagi swab test tu. Sebab hari Sabtu, hari Ahad tak ada, saya cuba. Apa daya saya kalau dia dah bawa jenazah tu. Saya marah. Saya kata bila dia perlukan rawatan, ditolak mentah-mentah macam tu tanpa cek pun. Tanpa dia cek suami saya pergi hospital masa tu. Padahal dia staf Kementerian Kesihatan. Kalau kita lah, memang kita Melayu ke tak kira lah apa bangsa, lahir kita tahu tak sihat mesti nak pergi hospital klinik kan. Kalau dah jadi macam ni mana tempat kita nak pergi. Itu yang mentaliti sekarang saya fikir. Kalau sakit kita nak pergi mana? Dengarlah suami saya ni staf Kementerian Kesihatan, tolak tak ada tengok.
Langsung tak tengok apa salah, dia akan dia stabil ke, lepas tu suruh balik-balik. Saya tahu dia orang cuma bagi alasan terima kes accident dengan COVID. Itu yang saya tak boleh terima. Lepas tu keputusan swab test suami saya dapat pada bantuan sahabat dia, negatif. Jadi body dia tak boleh hari Ahad dan petang, jadi hari Isnin. Terpaksa buat postmortem sebab suami saya tak ada rekod kesihatan. Buat postmortem, saya tak ada kat tempat tu, saya masih dalam Medan, saya tunggu kat rumah. Mak saudara arwah suami saya ada kat sana, dia tanya doktor yang buat postmortem tu. Dia kata apa keputusan dia? Yang doktor tu cakap limpa pecah. Itulah dia kata. Limpa pecah, okeylah, tak apa saya cakap. Tapi itulah nak dijadikan cerita. 3 hari lebih kurang macam tu, lepas dah kebumikan jenazah hari Isnin tu, saya kata-kata, saya pergi hospital, saya pergi klinik yang suami saya pergi. Yang konon mula-mula dia tak nak pergi hospital tu. Klinik swasta tu. Dia dah check saya semua doktor tu. Dia tanya kenapa you sedih? Saya sedih suami saya baru meninggal. Saya terus cakap dia ada datang sini sebelum meninggal. Dia terkejut. Bila saya cakap macam ni suami saya, dia terus dapat tangkap. Dia pergi hospital tak? Saya dah suggest dia pergi hospital. Dia cakap. Saya kata dia pergi, tapi hospital tolak. Dia cakap dia tolak macam tu. Why dia tolak? Doktor tu saya tak tahu, saya tak pernah check pun kad vaksin suami saya ni. Dia kata why hospital tolak? You tahu tak? Kat belakang kad vaksin tu ada tulis kalau ada simptom-simptom tu terus pergi hospital. Why ah? Dia tanya saya balik. Why hospital tolak? Apa daya saya kalau dia orang dah tolak nak buat apa? Saya cakap saya tak tahu doktor. Dia kata buat postmortem kan ya. Apa keputusan dia? Saya sebutlah limpa. Dia cakap dengan saya, you tahu tak kalau limpa pecah tu sebab 2 je. Satu, aksiden atau jatuh pada tempat tinggi. Suami you jatuh? Tak, saya jaga dia. Dia tak jatuh pun, saya cakap. Dia tak ada jatuh, saya cakap. Dia kata, sekarang you jangan diam. Dia yang suggestkan saya, doktor tu. You hantar surat dekat KKM 1. Nombor 2, you hantar dekat pengarah hospital Tunku Jaafar. Nombor 3, dekat YBKJ. Suruh mereka jawab, why? Why ya? Dia kata, kira orang dah ambil vaksin, dah komplit, ada simptom ni, kenapa tolak macam tu? Bukan suruh direct, kalau dah ada tu terus pergi hospital, kenapa tolak? Tapi saya, ialah dengan keadaan saya bersedih, saya tak tahu mana nak pergi, nak cakap dengan siapa, saya tak tahu. Saya biarkan sampailah saya kenal dengan bekas majikan lama saya, dan saya jumpa Dr. Nur Azman, yang dia sanggup dengar. Saya tahan benda ni kalau ikutkan 20 hari bulan ni, genap 3 bulan suami saya meninggal. Yang hari-hari selama 3 bulan. Saya nak jawab soalan anak saya yang 9 tahun, dia rapat dengan ayah dia sebab dia anak tunggal. Yang tunggu hari-hari ayah dia balik pukul 5 petang dekat depan rumah. Ayah dia tak balik-balik. Bila nak tidur malam, dia tanya saya, boleh menangis tak ibu? Apa saya nak jawab? Lepas tu dia tanya saya, ayah meninggal sebab apa? Saya nak jawab apa? Saya tak boleh nak cakap benda ni. Saya tak tahu nak jawab apa. Kalau adalah pihak yang sepatutnya dengar, saya bukan nak gilakan segala pampasan, tapi dibagi memang dialukan sebab saya tak bekerja. Macam mana dengan masa depan anak saya, dengan saya duduk rumah menumpang rumah mak mertua saya. Anak yang tengah rapat dengan ayah, tiba-tiba ayah dia pergi macam tu depan mata dia. Saya nak tanya lah. Saya bukan anti vaksin, saya tak pernah pun tolak vaksin.